federal ada kuasa dia. Jadi dia tak ada kontradik kat situ. Tidak menjadi isu yang satu isu yang besar. Ya. Baik. Perkara 74/1 Kerajaan Persekutuan, iaitu Parlimen boleh buat undang-undang dalam senarai satu persekutuan dan senarai ketiga bersama. Jadi di dalam perlembagaan persekutuan, ya, di dalam perlembagaan persekutuan ada satu senarai yang dinamakan sebagai jadual ke-9, ya. Jadual ke-9. Ya, dia ada senarai pertama, senarai kedua dan senarai ketiga. Jadual ke-9 ini tujuan dia untuk menjelaskan bidang kuasa ataupun kuasa di peringkat persekutuan serta kuasa di peringkat negeri dan kuasa bersama. Jadi jadual ke-9 senarai pertama, iaitu yang pertama merujuk kepada kuasa yang diberikan perlembagaan persekutuan kepada federal. Jadual ke-9 senarai kedua, iaitu kuasa yang diberikan perlembagaan persekutuan kepada negeri. Adapun jadual ke-9 senarai ketiga perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa bersama, ya. Senarai bersama, kita panggil senarai bersama. Jadi senarai pertama tadi kita panggil dengan senarai persekutuan lah, ya. Yang kedua senarai negeri, yang ketiga senarai bersama. Jadi perkara 74/1 Kerajaan Persekutuan di Parlimen boleh buat undang-undang dalam senarai satu saja. Jadi Parlimen ni dia mewakili perlembagaan persekutuan. Jadi dia boleh buat suatu undang-undang yang telah ditetapkan oleh perlembagaan persekutuan dalam senarai satu saja, ya, dalam senarai satu dan juga senarai tiga, senarai bersama. Perkara 74/2 Kerajaan Negeri, iaitu Baran Perundingan Negeri, Dewan Ahli Dewan Undang Negeri ni, ADUN ataupun Dewan Undangan Negeri ni boleh membuat sesuatu undang-undang hanya yang tertakluk di bawah kuasa yang diberikan di dalam senarai kedua sahaja di dalam perlembagaan persekutuan dan juga senarai ketiga, senarai bersama. Jadi ini jelas, ya, negeri dan federal ada kuasa yang berbeza. Ini penting supaya urus takbir itu lebih baik. Kuasa Parlimen dan negeri terhad kepada yang tercatat dalam jadual ke-9 sahaja. Jadi kalau kita lihat, kalau ada isu perlangkauan kuasa federal ke negeri atau negeri ke federal, boleh rujuk kepada perlembagaan persekutuan macam mana dia telah jelaskan, ya. Baik. Tetapi perlembagaan membenarkan Parlimen membuat undang-undang dalam senarai kedua bagi 3 tujuan. Jadi ada juga dalam hal-hal tertentu perlembagaan persekutuan membenarkan federal untuk campur urusan negeri dalam beberapa tujuan, iaitu yang pertama, melaksanakan perjanjian ditangani dengan negara luar atau menyempurnakan keputusan pertubuhan antarabangsa yang Malaysia menjadi anggota atau ahli pertubuhan itu Islam sebagai ahli usaha. Contohnya, kita kata Johor ya, nak buat apa-apa urusan dengan Singapura. Johor nak buat apa-apa urusan, Melaka nak buat apa-apa urusan dengan Indonesia, ataupun mungkin Kelantan nak buat apa-apa urusan dengan kerajaan Thailand. Jadi perkara tersebut mestilah mendapat persetujuan daripada kerajaan federal, sebab ia takut-takut mengganggu, ya, ataupun mengganggulah, ya, kedamaian ataupun urusan kerajaan Malaysia secara umumnya. Ya. Contohnya kita kata COVID-19 ni ada rakyat
negara Singapura masuk ke Malaysia, begitu juga sebaliknya. Ya, kebanyakan rakyat di Johor ada yang bekerja di Singapura. Jadi mereka ni boleh masuk campur urusan nak sekat ataupun nak membenarkan, ya, rakyat daripada Singapura masuk ke Johor ataupun Johor pergi ke Singapura. Ini antara urusan yang dibenarkan dalam perlembagaan persekutuan, walaupun perkara tersebut berlaku di negeri Johor sahaja. Untuk menyeragamkan undang-undang bagi dua atau beberapa buah negeri, ya, untuk menyempurnakan permintaan Dewan Perundangan Negeri, jika Dewan ini meminta Parlimen membuat undang-undang bagi negeri tersebut. Sekiranya Dewan Undangan Negeri meminta untuk Parlimen membuat suatu undang-undang bagi negeri tersebut, maka ianya dibenarkan, jadi dibolehkan dalam perlembagaan persekutuan. Baik. Pentadbiran Islam di bawah kuasa negeri. Di bawah senarai kedua, jadual ke-9, negeri-negeri diberi 12 bidang kuasa, salah satu hal ehwal Islam, ya, di bawah bidang kuasa sultan. Ya, jadi sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi, bahawasanya sultan adalah raja ataupun ketua bagi sesebuah negeri dan ketua agama bagi sesebuah negeri. Ya. Pada masa yang sama, peruntukan berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam itu ada dekat perlembagaan persekutuan dalam senarai kedua jadual ke-9. Baik. Teori raja boleh bertindak atas bicaranya. Kadang-kadang ini ada beberapa isu. Ada yang mengatakan bahawasanya raja boleh bertindak atas budi bicaranya. Raja ni mempunyai kuasa mutlak. Ya. Sebenarnya tidak berlaku. Raja tidak ada kuasa mutlak. Contohnya berkaitan dengan agama Islam sendiri, walaupun sultan itu sebagai ketua agama bagi negeri tersebut, tapi sultan tidaklah sewenang-wenangnya untuk bertindak. Ya. Namun ianya bertindak atas nasihat sebenarnya. Nasihat siapa? Nasihat Majlis Agama Islam bagi negeri tersebut. Okey. Raja bertindak atas nasihat agama. Kalaulah contohnya dia nak memfatwakan sesuatu ataupun dia nak setuju, dia nak agama Islam di negeri tersebut sebegini, sebenarnya itu adalah atas nasihat Majlis Agama Islam negeri itu. Ya. Contoh, undang-undang Islam, Badan Perundangan Negeri boleh buat undang-undang tentang ahli Islam hendaklah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, kalau nak memperkenalkan, raja nak memperkenalkan sesuatu undang-undang, maka sebenarnya dia perlu menjalani proses. Dia kena perkara tersebut mungkin perlu dibawa kepada Badan Perundangan Negeri untuk dibincangkan. Hatta ataupun walaupun berkaitan dengan hal ehwal Islam. Ya. Kemudian barulah raja isytiharkan sebagai ketua negeri, ataupun dia memperkenankan undang-undang tersebut ataupun sesuatu urusan yang berkaitan dengan hal ehwal Islam, ya, diluluskan. Ya. Tapi nak diluluskan atau dibenarkan, dia kena melalui beberapa proses. Kalau melibatkan undang-undang lah, undang-undang agama Islam. Ya. Sebab kena lihat, ya, sejauh mana ianya tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi sebagaimana kita bahas sebelum ni, jadi macam itulah pentadbiran hal ehwal Islam itu dikuatkuasakan di Malaysia. Ya. Dia ada skopnya. Ya. Kalau kita lihat dulu, walaupun Islam telah datang ke Malaysia, kalau kita lihat perbincangan yang lepas, walaupun Islam tu sudah bertapak di Malaysia sekian lama dan sudah dianuti hampir majoriti umat Melayu dekat tanah Melayu ni, hampir setiap negeri semua sudah memperkenalkan Islam. Sama ada
negeri-negeri bersekutu ataupun negeri-negeri tidak bersekutu, Islam dah masuk. Dalam undang-undang adatnya pun sudah diperkenalkan undang-undang Islam, namun akhirnya undang-undang Islam tu diperkecilkan skopnya. Ya, tapi nak buat macam mana? Perkara tersebut telah terjadi, maka kita kena langsungkan hidup lah. Kita kena amalkan dengan baik. Jangan pula kita memberontak dan sebagainya. Ya, kerana perkara tersebut kita nak lihat Islam itu sebagai agama yang baik, penganut yang baik. So janganlah kita gaduh-gaduh, buat sahaja. Kalau nak memperluaskan kuasa ataupun undang-undang Islam, maka buat dengan cara yang betul. Ya. Baik. Hal ehwal Islam ditadbir oleh 3 komponen. Kalau dekat Malaysia ni, okey, ni saya rasa kita akan masuk nanti. Pada pertemuan akan datang, kita akan bincangkan berkaitan dengan ini, dan kita akan lihat terus kepada institusi-institusi yang terlibat dalam menguruskan hal ehwal Islam, sama ada dalam bentuk keadilan Islam ataupun hukum syarak ataupun pentadbiran. Ya, jadi Allah Taala alam. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.